Okey, tunggu dulu. Menurut Kamus Webster, farmasi ini didefinisikan sebagai tempat pembajuhan, pengawalan dan campuran ubat-ubatan. Di samping itu, dalam bidang perubatan, bioetika ini sebenarnya merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk digunakan. Dalam konteks perubatan juga, macam mana kita nak tahu ubat tu boleh digunakan ataupun dah diluluskan? Seterusnya, apa pula kaitan antara isu moral dengan farmasi? Untuk pengetahuan semua, sepanjang sedekad yang lalu, penggunaan haiwan dalam bahan uji kaji sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing pun. Penggunaan haiwan dalam penyelidikan saintifik telah menyebabkannya menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Terdapat beberapa jenis haiwan yang digunakan dalam bahan uji kaji, antaranya adalah seperti arnab, anjing, monyet dan tikus. Sebagai contoh, pada tahun 2000 dulu, World Research Institute telah melaporkan sebanyak 150 jenis ubat-ubatan yang terdapat di Amerika Syarikat dan didapati 27 daripadanya adalah berasal dari sumber haiwan. Persoalannya, bagaimanakah benda ini boleh berlaku? Kisahnya terjadi pada tahun 1978, ada seorang lelaki ni namanya Nicholas Fontaine dan telah ke sebuah perusahaan farmasi yang sangat besar pada ketika itu. Dalam farmasi itu, Fontaine telah melihat cara pekerja dekat sana memukul anjing ni sebelum disuntik. Bila tengok kepada kejadian tu, Fontaine mula rasa macam empati, rasa sedih. Tapi pekerja dekat sana, diorang ejek Fontaine sebab bagi diorang, anjing tu akan senyap lepas disuntik dan sedia dijadikan sebagai bahan uji kaji. Disebabkan itu, timbullah isu dan persoalan yang menyatakan adakah masyarakat menyokong kepada perbuatan tersebut ataupun sebaliknya. Baiklah, bagi menjawab persoalan tadi, antara tokoh yang menyokong penggunaan haiwan dalam bahan uji kaji adalah tokoh yang bernama Frederick William Nietzsche. Beliau merupakan seorang pelopor kepada teori egoisme. Dilahirkan di Saxony, Prussia pada 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia pada 25 Ogos tahun 1900. Teori egoisme yang dipegang oleh Nietzsche ni sebenarnya memegang konsep mementingkan diri sendiri dan bersifat individual, iaitu apa-apa benda yang memberi manfaat kepada dirinya dianggap kebaikan dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, teori egoisme ni sebenarnya mendapat kritikan daripada pelbagai tokoh falsafah. Antaranya adalah John Stuart Mill iaitu pelopor teori utilitarian dan Immanuel Kant iaitu teori deontologi dan teori yang terakhir adalah teori existential. Baiklah, untuk teori utilitarian, ia bermaksud berpegang kepada prinsip bahawa seseorang tu perlu melakukan sesuatu tindakan untuk menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada setiap orang. Tambahan pula, ia juga bererti keseronokan adalah sesuatu yang baik dan kesakitan adalah sesuatu yang jahat. Namun, jika kita fikirkan, pengalaman seronok dan sakit ini adalah subjektif sebab setiap individu adalah berbeza. Jika dibandingkan dengan teori egoisme, ia adalah berbeza kerana apa-apa yang memberi manfaat kepada diri adalah sesuatu kebaikan. Tambahan pula, kita tak dapat nak puaskan hati semua pihak. Jadi, lebih baik kita fokus kepada sesuatu yang memberi manfaat kepada diri sendiri. Sama macam teori egoisme ni. Manakala bagi teori existential pula adalah menilai sesuatu perbuatan baik atau buruk mengikut situasi atau keadaan tertentu. Teori ini jelas sekali tidak mempunyai pendirian yang tetap jika dibandingkan dengan teori egoisme. Akhir sekali adalah teori deontologi oleh Kant. Ia membawa erti mementingkan peraturan. Apa-apa yang melibatkan mematuhi peraturan adalah dianggap baik. Walau bagaimanapun, penilaian moral ni tak boleh diukur mengikut undang-undang yang ditetapkan. Egoisme moral universal telah menyatakan bahawa teori egoisme ni sangat mementingkan kebaikan atau faedah yang diterima oleh dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tambahan pula, jika ada pendapat dari pihak lain yang boleh menguntungkan dirinya, maka benda itu dianggap sebagai keuntungan. Menurut René Descartes, penggunaan haiwan sebagai bahan uji kaji ini tidak memberi apa-apa kesan negatif. Beliau juga menyatakan bahawa manusia ini bebas daripada rasa bersalah dalam membunuh, memakan atau melakukan eksperimen terhadap haiwan. Justru, terdapat pelbagai sebab dalam kebolehgunaan farmasi mengikut teori egoisme. Sebagai contohnya dalam memastikan keselamatan produk, meningkatkan keuntungan dalam sektor perniagaan dan undang-undang. Bagi keselamatan produk, berdasarkan Stanford Medicine Animal Research of Stanford telah menjelaskan bahawa biologi yang terdapat di dalam badan haiwan mempunyai persamaan sebanyak 98% dengan manusia.
Contohnya, kalau kita tengok DNA cimpanzi, terdapat sebanyak 99%, laut tikus sebanyak 98%. Macam manusia juga, haiwan yang mudah terdedah dengan masalah kesihatan seperti manusia. Contohnya kanser, jantung, diabetes dan lain-lain. Seterusnya, bagi menjawab persoalan, adakah perkara ini merupakan penyiksaan terhadap haiwan? Jawapannya, tidak sama sekali kerana jika diikutkan melalui undang-undang yang telah ditetapkan, ia adalah sah tetapi perlulah mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, kandungan yang terdapat dalam buku Experimental Surgical Model in Laboratory Rat dan kalau di Malaysia, terdapat Akta Kebajikan Haiwan 2015 dalam kurungan Akta 72. Sebenarnya, prosedur-prosedur yang telah ditetapkan ini berkaitan dengan euthanasia dan anesthesia. Apa benda tu? Baiklah, anesthesia ni dia dapat kurangkan kesakitan yang dirasai oleh haiwan, manakala euthanasia merupakan tindakan mematikan haiwan secara berperi kemanusiaan iaitu kaedah yang mendorong keadaan tidak sedar dan kematian secara pantas tanpa perlu menyiksa haiwan tersebut. Berikutnya, ada pula persoalan yang timbul, tak kesian ke dekat haiwan tu? Haiwan yang digunakan sebagai bahan uji kaji ni diberi pilihan sama ada diberikan euthanasia ataupun anesthesia. Jika keadaannya semakin parah, bolehlah dikenakan suntikan euthanasia agar kita tak melihatnya hidup terseksa selepas dijadikan bahan uji kaji. Lagipun, mana yang lebih penting, nyawa manusia ataupun nyawa haiwan? Tambahan pula, menurut Descartes, beliau telah menyatakan bahawa haiwan ini mempunyai kekurangan dalam berbahasa dan lagipun mereka tidak mempunyai minda. Persoalan yang seterusnya, bagaimana kalau nanti haiwan ini akan pupus? Jangan risau, proses pensenyawaan haiwan adalah berbentuk cempat. Hujah ini dapat saya buktikan melalui buku Experimental Surgical Laboratory Rat. Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa penggunaan haiwan dalam farmasi perubatan merupakan perkara yang perlu diteliti berdasarkan teori yang diaplikasikan iaitu teori egoism. Walaupun menerima pelbagai kritikan, namun ia tidak akan menjejaskan matlamat asal bagi penggunaan haiwan dalam farmasi kerana ia adalah dibolehkan.